bukan bersama. Alright. So sekarang, okay. Bila kita nak masuk ke kita punya page, kat page kita ni akan nampak kat sini create ad. Ya, create ad. Okay, kita pergi ke create ad dekat mana? Ada dekat ad center. Belah kiri ni ad center. Kalau mula-mula masuk page ni macam mana? Mula-mula masuk page tadi. Macam ni. So, kita boleh pergi ke promote. Ni, promote. Boleh. Nak pergi ke ad center pun boleh terpulang. Dia pergi benda yang sama je. Yang ni, sama. Pergi balik roastan. Pergi ke ad center. Sama. Keluar. Tak samalah yang ni. Tapi kalau kita create ad ni, kat belah kanan ni, create ad, dia akan keluar benda yang sama juga. Alright, benda yang sama aja. Okay, then. Sekejap, ada soalan ke? Minta link untuk register web. Register web ni. Register, register domain ni. Register domain kot puan. Register domain ya, register domain. Sekejap register domain puan Register domain, jumpa dah. Register domain. Termute pula. Sorry. Saya terklik lah pula. Saya masukkan dalam chat. Itu dah keluar dah. Saya dah add cikgu sebagai moderator. Terima kasih. The domain. Ni saya dah bagi dah register domain ni. Ni link dia ya. Tadi puan tak tengok tadi ya. Saya dah ulang tadi ya. Saya dah ulang tunjuk kan macam mana step by step sekali lagi tadi ya. Okay, kita teruskan yang ni ya. Sebab 4:10 dah. Kita teruskan ya. Untuk Facebook ni. Buang yang ni, tinggal yang ini. Okey. Dan bila masuk ke sini dia ada 3 jenis. Boost ke post, benda yang kita post, kita nak hebahkan lagi. Create new ad, buat ad baru. Get started with automated ads, ni automatic. Lebih baik bagi saya cadangan saya create new ad. Sebab yang ni macam kita kena betul state ni. Kita tak nak dia memandai, dia pergi mana. Kita nak arahan kita buat apa. Yang tu yang kita nak. Okey. Ini dia keluar saja sebagai orang kata apa? By default. By default dia akan keluar macam ni. It's okay, tak apa. Kita boleh tukar. Okay. Kalau nak sembang-sembang, nak tanya ke apa, recall dia. Ni. Kalau tak nak, okay. Get more messages on WhatsApp ataupun get more messages on Messenger ataupun get more page like, get more call, ini bergantung kepada pilihan kita. Cadangan saya, get more website visitor buat masa sekarang. Untuk sekarang ni kan, untuk nak buat trial RM50 ni, yang dapat RM50 ni, okay, buat get more website visitors. Kita nak aktifkan kita punya website. Okay, nak aktifkan website kita sebab apa? Sebab nak bagi Google kenal lah. Google tak kenal kita lagi. Okay? Dah add. Rafiq, terima kasih. So, ya. Kering tekak. Okay. So, kita get more website visitors. Alright? Saya klik lah, senang. Klik website visitors. Biarkan dia. Dia keluar yang tadi juga. Ini ialah sampel apa yang preview, apa yang keluar dekat iklan. Macam inilah bentuk dia. So biar dulu tak apa. Add kreatif. Maksudnya kita nak
buat apa? Contoh apa-apalah yang catchy ya. Contoh offer berganda. Beli barang dapat orang. Kacau jadi beli barang dapat orang. Beli barang dapat apa-apalah dapat 2 barang. Contohlah ya, contoh. Yang ni saya nak tunjuk ni, apa pasal? Saya nak tunjuk ni, nak tunjuk dia keluar kat mana. Ni, dia keluar kat atas ni. Ini yang dipanggil sebagai copywriting ya. Copywriting ni jangan panjang sangat. Dia kena menarik. Okey. Copywriting berkesan. Nanti saya akan share juga bab copywriting berkesan tu ya. Saya share. Cuma ada get started with automated ads and boost post. Okey. Yang ni kelemahan sikit Facebook. Puan guna apa? Guna apa gadget maksud saya? Dia keluar yang terkini itu dia ikut gadget yang kita gunakan. Bermaksud yang keluar kat saya ni kadang-kadang lain apa yang keluar kat tuan-tuan dan puan. Kalau maksudnya gadget kita tu yang the latest edition, dia akan keluar yang mana the latest Facebook punya edition punya dashboard lah. Kalau tidak dia akan ada benda yang kurang. Dia akan keluar semua. Yang tu lemahnya sikit tu. Yang puan dapat apa? Automated ad and boost post ya. 2 tu aja ya. Yang ni kita nak yang ni. Yang ni yang penting tapi tak apa. Puan Diana guna apa? Guna maksud saya sekarang buat yang tu guna apa? Guna handphone ke? Guna laptop ke? Kalau laptop guna apa tu? Guna handphone. Maksudnya dia tak fully ni. Sekejap saya try Tak apa. Benda ni benda yang online kan. Dia memang kadang-kadang dia tak standard dia keluar tu kadang-kadang. Sekejap. Saya cuba ya. Saya pergi ke ni sekarang saya guna handphone saya untuk saya nak try tengok adakah semua handphone sama ataupun ikut jenis handphone. Sekejap. Select page. Okay. Get WhatsApp. Mana? Okay. Promo. Okay. Betul puan, betul. Ada 2. Saya keluar 3 puan. Saya guna okey, puan Zurinawati kata tak accept juga guna SDEC e-com. Okey, tak apa. No problem. Tak apa. Sekejap lagi habis program ni, saya akan bagi tahu ke ni ke Cik Firdaus ya. Dia akan selesaikan. Untuk saya puan, saya tunjuk ni. Nampak tu? Tak nampak, saya baca kat atas tu ni saya guna handphone yang saya guna handphone tak nampak okey. Atas get started, betul, get started with automated ads kan. Kemudian bawah tu ada boost a post, bawah ada start with a goal. Ada dia keluar tak start with a goal? Ada tak dia keluar? Puan Diana, kalau yang guna handphone, yang siapa-siapa yang guna handphone boleh tengok. Ada tak dia keluar start with a goal? Kalau start with a goal tu ada, di situ ada
ni, salah satu dia ialah get more website visitors. Ada, dia punya pilihan dia. Yang ni saya guna handphone. Tapi mungkin ikut jenis handphone. Mana tadi? Dekat macam mana? Macam mana Paul? Macam mana? Saya masuk guna handphone. Dekat promote tu macam tadi juga dekat promote juga macam kita buat dekat website ni kan, dekat komputer ni kan, pergi kat promote sama macam dengan tadi. Bila kat promote, yang puan nampak dekat handphone puan ada dua je, automated ads dengan boost a post kan. Saya pun sama dekat atas, dekat bahagian atas, ruang atas, turun bawah dia ada lagi listing. Get more messages, get more WhatsApp message, get more website visitors, promote. Ada lagi bawah tu. Ada lagi. Sama tak keluar macam tu? Ke memang dua tu saja? Kalau dua tu saja maksudnya elok kena tukar. Sama. Kalau sama okey bagus. Kalau sama, get more website visitors. Dia akan sama balik macam dengan sekarang. Dia akan sama macam sekarang ni ya. Sebab Facebook yang saya guna ni, kalau macam dengan iPhone 12 ya, puan guna iPhone 12 memang sepatutnya okey. Kadang-kadang dia ikut jenis handphone juga kadang-kadang. Kadang-kadang handphone, kalau yang iPhone yang latest should be okey lah, tu okey kan, keluar sama. Saya pun yang saya guna handphone apa nama ni, Fold, Samsung Fold ni, maksudnya sama juga ya. So bila dia keluar yang tu, memang dia tak bahagikan 3, dia bahagi 2 je, tapi bawah 2 tu dia akan keluar semua benda ni. Dia akan keluar semua benda ni. So kita akan pilih get more website visitors. Kalau sebelum-sebelum ni bila? Dalam awal tahun itu pun, tak lama sangat. Awal tahun itu dia tak macam sekarang. Dia lain. Buka dekat handphone lain, buka dekat Facebook lain. Buka dekat laptop lain. Dan dekat laptop lebih compatible, lebih banyak lagi pilihan untuk nak setting kita punya ad berbanding dekat handphone. Itu dulu. Tapi sekarang ni saya dah check dah beberapa handphone, sama je. Yang dalam laptop dan dalam handphone sama je keluar. Tapi kemungkinan kalau handphone kita yang tak latest sikit, kemungkinan dia lain keluarnya. Ada benda yang dia skip. Ya, ada benda yang dia skip. Dia sama juga, sekarang nak bagi faham lah konsep ni, sama juga macam dengan kita punya website ni. Website ni, siapa yang buka dengan laptop, nampaknya begini. Siapa yang buka dengan handphone, nampaknya macam ni. Ada benda yang tak nampak. Kita boleh ubah benda tu. Sama juga macam website. Samalah apa yang Facebook buat ni. Ya. Tapi sebaiknya, apa yang nampak dekat laptop, sama yang nampak dekat handphone. Yang tu yang bagus. Dan kalau diberi pilihan, baik kita lebihkan yang handphone. Sebab tu kalau IG lebih handphone. IG kalau pakai IG setting baikkan handphone. Begitu ya. Macam dengan TikTok, kalau tak ada TikTok pun boleh buat iklan. Dia lain sikit. TikTok ni kalau kita tak ada TikTok pun kita boleh buat iklan TikTok. Dia lain sikit. Okey, teruskan. Tapi TikTok sekarang minimum RM20 sehari. Garang dia. Kita dengar macam dengan kelakar kan buat iklan kat TikTok kan. Budak-budak baru nak up je kan. BBNU je ni. Budak-budak baru nak up BBNU. Budak-budak baru nak up, baru nak naik kan. Budak-budak baru kan. Ini budak-budak TikTok ni kan. Tapi paling mahal iklan sekarang ialah iklan TikTok. Satu hari apa nama ni RM20 minimum. Macam dengan Facebook minimum kalau tak salah saya RM3-4 boleh kot. Sama macam dengan Google Ad, RM4 lebih kurang lah minimum. Tapi beza, Facebook dia ikut buy campaign. Buy campaign maksudnya kita nak berapa hari. Katalah kita ada RM50 sekarang kan. Okey, RM50 ni sehari RM10 untuk 5 hari. Cukup RM50 terus dia berhenti. Macam tu. Tapi kalau Google Ad dia by month. By month. Maksudnya sehari berapa ringgit? RM4. Okey, times 30. Maksudnya 30 hari. 30 hari 30 kali RM4. Jadi berapa? 100
RM20 lah lebih kurang kan, RM120 kan. Maksudnya minimum dia RM120 sebulan lah. Sebab Google Ad dia ikut by month. Facebook Ad dan IG Ad ikut by campaign. By campaign maksudnya ada duration. Bila, berapa, lama mana kita nak macam tu ya. Dan Google Ad dia akan bagi tahu apa kena ada meta tag, dia panggil sebagai meta tag ataupun keyword. Keyword apa yang ada kena mengena dengan kita punya business. Ya, macam dengan camp tadi kan. Camp, camping, chalet, homestay, semua yang ada kena mengena dengan kita punya business. Kita kena letakkan di situ banyak-banyak. Komputer akan generate dan dia akan bagi tahu. Okey, kompetitor kita bayar sebulan di antara 1,000 ke 1,500 sebulan. Kita nak bayar banyak mana? Dia macam tu. Dia macam dengan sistem bet. Macam dengan sistem bidding. Macam bidding. So dia style macam tu. Kalau kita buah bawah, orang yang bayar lebih dia kat depan lah. Iklan dia kat Google. Yang bayar yang kurang-kurang ni dekat bawah sikit, ada kat belakang-belakang, page 2, page 3 lah. Macam tu. Dia punya konsep dia ya. Okey. So, it's okay, tak apa, kita teruskan dulu yang ni Teruskan yang ni dulu sebab masa pun dah lewat. Kita teruskan. Yang ni kita buat copywriting yang cantik ni, copywriting kita boleh letak copywriting kat sini. Ada WhatsApp link pun boleh letak kat situ. Nombor telefon pun boleh juga nak letak kat situ pun okey ya. Dan jenis-jenis copywriting ni nanti kalau besok saya akan saya akan sharing jenis-jenis copywriting yang efektif, yang menarik minat orang. Okey. So, bawah ni, yang ni copywriting. Kita nak tengok dia keluar kat mana, kita tengok sebelah kanan ni. Ini, dia akan keluar kat atas ni. Iklan kita akan keluar kat sini lah. Bukan keluar kat sini, sorry. Keluar macam ni lah. Apabila dekat Facebook orang nanti, dia akan nampak macam ni lah. Ini iklan, ini copywriting kat atas. Bawah ni akan ada simbol apply now. Dan ini ialah kita punya nama kita punya page, kita punya website page. Macam tu lah. Ya, macam ni. Alright. So bawah lagi. Bawah ni masukkan media. Media apa? Kalau kita ada video, kita masukkan video. Kita upload video kita kat sini. Okay? Upload daripada komputer kita masuk ke sini. Upload video. Video tu dah siap, masukkan ke sini. Alright? Okay. Kalau sama juga kalau dia poster pun masukkan. Okay? Masukkan ke sini. Okay. Edit option, kita tengok apa dia. Boleh sama juga. Choose video, choose image, upload baru ataupun nak crop image yang ada pun boleh kat sini. Nak edit yang ni, yang keluar ni ya. Alright. So, headline apa? Headline ni keluar kat mana ni? Headline ni keluar kat bawah. Tengok kat belah kanan, tengok sini. Ni headline ni. Apa kita nak keluarkan kat sini? Ya. Lipstick murah dalam dunia dan bulan. Contohnya kan. Keluarkan kat sini. Keluarkan kat situ. Keluarkan. Ya, type kat sini. Headline dia. Contoh kita keluarkan kat sini. Nasi ayam penyet RM RM1. Contohnya. Nasi ayam penyet terbaik. Dia tak jalan. Okey tu. Ada? Situ. Okey. So, terus lagi. Ini kena masuk. Kalau masuk website pun okey juga. Alah, tak boleh. Sorry, masuk website. info.my. Tak boleh juga. Kita bagi link. Yang ni headline dia. Dia akan keluar kat sini. Okay, bawah lagi. Sekejap.
Button. Button ni untuk apa? Untuk kat sini. Yang ni. Button ni penting juga sebab button ni dia membayangkan apa tindakan orang bila dah dapat kita punya iklan. Contoh kalau nasi ayam tak sesuai lah. Contoh kalau donation macam ni kan. Tak sesuai lah. Apply. Dia mungkin sesuai donate. Contoh kan. Yang ni dia suruh buat website kan. Kita buat website lah. Yang ni headline tadi. Kalau sama dua-dua dia keluar sama lah. Kerana ni. Macam ni. Kalau lain tadi dia keluar lain lah. Alright. Okay. Donate now. Sorry. Saya lupa nak tengok. Dia jadi tak donate now? Jadi donate now. Okay. Sebelum ni, macam tahun lepas, tak boleh guna donate now. Kalau donate now ni, kita nak kena bagi documentation dekat dia apa semua yang mengatakan kita ni berhak untuk nak buat donation. Sekarang dah boleh pula. Dia bertukar-tukar lah. Tak tentu. Ya, dia bertukar-tukar. Yang ni kita pilih apa yang sesuai untuk book now ke. Boleh juga ni. Book now. Ada orang yang dia buat iklan, dia hanya untuk apa orang kata? Nak orang sign up contohnya kan, nak watch lagi banyak lagi benda video dekat dia, contoh macam-macam lah kan. Ni sebab tu ada benda-benda macam-macam ni, bergantung kepada kita punya kehendak macam mana yang sesuai dengan kita punya produk ataupun company. Okay, yang bawah ni special ad categories ni tak ya. Cuma ini penting ni, yang ini. People you choose through targeting. Yang ini yang paling penting. Ini. Jangan terlepas pandang benda ni. Ni, kat sini. Ni. Jangan terlepas pandang yang ini. Okay? Kita nak yang targeting. Ada yang kata, mungkin tuan-tuan semua tak keluar benda ni kan? Yang ini sebab saya buat kumpulan-kumpulan yang berbeza. Dia akan keluar secara automatik lah bila kita buat satu kumpulan-kumpulan target tu untuk the next kita punya campaign. Tapi yang ini akan keluar lah ni atas ni. Yang ni. Ni, people you choose through targeting. Pilih yang ni and then yang ni. Dia buat kecil ni, berjahat sungguh. Ini kalau terlajak yang ni kadang-kadang kita punya iklan tak efektif. Maksudnya dia boleh jalan terus tau. Dia boleh jalan terus. Ni jalan berapa ringgit? Jalan. So, jalan je lah duit tu. Dia tak pergilah kat tempat kat orang yang kita nak tu. Sebab tu yang ni yang penting sini. Klik yang ni. Okay. Umur berapa? Kita tahu kuasa membeli ni ada sekitar ikut produk. Ini pun subjektif juga ya. Ikut produk. Kalau macam dengan katalah ya dalam kes donation katakan. Orang yang suka donate ni biasanya lah kan 30 ke atas. Contoh, kita pilih 30 ke atas. Contoh. 30 ke atas. Yang dah kerja, yang dah stabil, yang dah kahwin, baru ada nak buat donation. Contoh macam tu. Okey. Sampai bila? Sampai mana? Sampai 65 plus. No. Kita nak sampai 60 dah lah. Contoh macam tu. Kalau lebih boleh tak? Boleh. Tapi kita nak niche-kan kita punya target. Ingat ya, dalam marketing, kalau kita tak niche-kan target market kita, semakin wide target market kita, semakin halus kita punya feedback tu kat kita. Kita kena haluskan target market kita, semakin besar kita punya masuk kat kita. Dia lebih kurang macam tu dalam marketing. Tak semestinya betul, ini saya sharing sajalah. Ya. Sebabnya contohnya begini. Colgate kan Colgate kita buat tahulah dia buat gigi kan, tapi dia buat ubat gigi dia akan kelaskan tau, dia tak buat ubat gigi untuk semua orang guna. No, kita pergi ke kedai kita tengok Colgate berapa jenis Colgate kayu sugi, Colgate 3 dalam 1, Colgate whitening, Colgate banyak kan, sebab dia niche kan ikut dia punya segmentation tu. Daripada situlah akan dapat
banyak lagi orang walaupun benda yang sama. Okay? Alright. So, itu tentang umur. Alright. Next, location. All ni maksudnya men and women, men and women, ya. All. Kalau tak, kalau kosmetik ke apa, pergilah women. Tapi men ada tak dalam kosmetik? Ada. Tapi cuba tengok. Nanti bila kita buat campaign, buat iklan, result dia tu akan ada tau. Lelaki ke perempuan yang banyak tengok. Tapi kalau kita tengok lebih kurang, men is okay. Jalan, lelaki perempuan. Kalau kita tengok ketara sangat, perempuan yang banyak. Lelaki ada tapi tak banyak. Baik tak payahlah. Buang terus, pergi ke perempuan semua. Macam tu. Ataupun pergi ke lelaki semua. Kalau perempuan tak ketara dia punya perbezaan dia. Okay? Macam tu. Ataupun lebih kurang, okay, pergi dua-dua. Ini subjektif. Bergantung kepada produk kita. Produk yang macam mana, ya? Subjektif. Okay. Location ni penting. Location ni buang yang ni. Kita pergi ke location. Kat mana kita ada? Kuching. Sarawak. Kuching Kedah. Oh, saya orang Kedah. Saya tak tahu kucing ada kat Kedah juga. Sebab tu ya, sebab tu lah sama lebih kurang kan. Bahasa lebih kurang sama. Kucing Kedah dan kucing Sarawak lah. Baru saya tahu kucing ada kat Kedah. Okey. Kucing. Ya, kucing. Okey. Okey. So yang ini terlalu wide ni kalau nak ikut lah ya. Nak ikut saya punya pandangan ya. Ikut pengalaman saya yang lepas-lepas. Ini pun terlalu Ini pun terlalu wide. Wide tu maksudnya terlalu besar target kita tu. Kecilkan sikit. Kalau boleh, minimumkan terus. Minimumkan tu pun masuk banyak. Kalau walaupun minimum, dia 17 km. Tapi 17 km tu radius. Radius lebih besar, bukan 17 km ke situ. Ya, 17 km tu radius. So, masih lagi besar. Okay. So, saya biasanya lah ikut saya punya pengalaman yang lepas-lepas bila buat kempen ni, lebih kurang 20 kilo macam tu. Kalau nak buat kat Kota Samarahan ada good spot juga katakanlah ya, katakan Kota Samarahan ni saya tak nak sampai ni ya. Tu saya tak boleh bayangkan lah. Cuma kalau katakanlah kat Kota Samarahan, okay, kita buat kat Kota Samarahan pula. Dia macam tu, berkala. Dia ikut spot ya. Jangan terlalu masukkan semua sebab macam dengan tadi lah konsep dia 5,000 flyers kita nak pergi ke semua besar. Dia beza kalau 5,000 flyers kita pergi ke kecilkan lagi pun boleh kecilkan lagi. Tapi yang di sini sampai 17 km je lah kecilkan. Kecuali lah kalau kita letak apa-apa kat sini lain kan, location dia lebih kecil ke contohnya kan, lain lah. Contoh ni. Selangor. Petaling Jaya. Nampak tak? Petaling Jaya. Punyalah besar sampai ke Kelang sampai Putrajaya sana. Tak nak. Itu je. Tapi untuk yang lain macam mana? Yang lain tu kita buat kempen selepas tu. Kempen yang lain. Okey. Naik atas. Okey. Turun ke bawah sikit. Yang ni apa yang dah kita pernah pilih sebelum ni. Okey. Kalau tak pernah pilih, browse kat sini. Boleh browse. Browse ni demografik dia. Tapi tak semua data ni tepat. Ada yang khusus untuk US sahaja. Ya. Yang ni education. Kita pilih orang yang macam mana. Level dia macam mana. Level pengajian dia. Pembelajaran macam financial. Kalau siapa-siapa boleh, it's okay. Tak payah. Ya, lifestyle dia macam mana. Boleh pilih kat sini. One by one. Parent. Ya. Dia macam mana. So, kita boleh pilih kat situ. Relationship status, boleh pilih kat sini. Boleh pilih. Secara lagi niche. Saya tak nak orang bujang. Saya nak orang yang berkahwin saja. Okay, married. Contoh begitu. Pergi satu-satu. Sebab tu saya kata, kalau buat Facebook ad ni, jangan kelang kabut nak cepat siap. No. Buat
one by one by one, go through sikit slowly. Okay. Okay, dah yang ni work dia macam mana. Kalau it's okay, work apa pun tak kisah. It's okay lah, tak apalah. Tinggalkan. Kalau nak tengok, kita tengok dalam ni. Kenapa tak boleh turun ni? Petang-petang baru boleh turun. Dia lambat sikit. Okay, interest. Macam-macam ada kat sini. Ya, kita boleh pilih one by one, boleh pilih. Yang mana tak ada kena-mengena, tinggalkan saja, tak payah pilih. Ya, tak penting, tak payah pilih. Ya, behavior. Kalau tak lah, tak payahlah, tak payahlah, tak kena-mengena, tak payahlah. Macam tu. Alright. So jenis handphone pun ada sebenarnya. Mana entah jenis handphone? Ni jenis handphone. Handphone device user. Ni. Nak guna handphone device yang macam mana. Semua ada kat sini. So tapi behavior ni banyak untuk US lah. Di sini tak lagi implementation dia belum lagi. Okay. So kita pilih yang pentingnya demographic dengan interest. Dan kalau bagusnya kita patah balik detail ni, contoh kita sebut sini siapa nama tu, Najib Razak, nampak dia keluar Najib Razak. Kalau kita pilih yang ni, orang-orang yang follow Najib Razak semua, antaranya yang akan dapat iklan macam tu. Kalau ada kena-mengena lah dengan kita punya produk, kena hati-hati juga tu kan. Kalau tak ada kena-mengena, tak payah. Siapa yang minat TV3 contohnya kan, TV3 Malaysia, nampak ada sini, saya naikkan, dia lembab nak naik. Okay. Pilih TV3 contohnya kan, siapa yang minat yang tengok TV3 semua, antara yang akan dapat kita punya iklan tu. So kita boleh detailkan target kita dekat sini, lagi detail lagi bagus, lagi banyak detail ni lagi bagus. Sebab dia umpama macam dengan kita bayar kat kedai pamphlet tadi, untuk kedai photostat tadi, untuk dia edarkan dekat rumah terpilih. Yang ni edar ni dekat kawasan ni, dan make sure you sampai dekat rumah yang 2 tingkat je. Rumah setingkat yang tak nak. Dia macam tu. Dia kita lebih detail lagi. So semuanya pilih kat sini. Bila kita pilih-pilih tu, dia akan ada macam ni. Dia akan ada macam ni. Okay. So bawah. Dan sebaiknya, dia tak nak turun. Ini dah cantik. Bawah sikit cantik. Jangan bawah sangat. Terlalu spesifik pun tak cantik. Terlalu broad pun tak cantik. Kalau tengah-tengah, bagus. Sederhana. Okay. Lebih sikit, kurang sikit. Dia macam tu. Okay. Save audience kita ni. Saya cancel lah. Saya tak save lah. Saya cancel ya. Okay. Alright, ni estimation sahaja. Dengan sekejap, yang ni saya kena jawab sebab Firdaus daripada Mainik mungkin ada masalah. Sekejap sabar kejap.
Okey, minta maaf ada satu problem. Bukan problem sangatlah. Ada satu ni nak settlekan cepat sebab technical call, so dia nak settlekan. Ada clash dalam sistem. Siapa yang dia punya domain, siapa yang domainnya nama domain dia rfmglobal.biz.my. Siapa? Siapa yang domain rfmglobal.biz.my? Tolong jawab dekat chat. Rafiq Okey Rafiq. Okey Rafiq. Ni tak ada apa masalah, cuma dia orang bagi tahu sini ada dua nama. Februari iaitu ada nama RFM Global Corporation.biz.my. Ada satu lagi rfmglobal.biz.my. Nak guna yang mana satu? Ada orang tanya tu je. Nak guna yang mana satu? Nak guna RFM Global ke nak guna RFM Global Corporation.biz.my? Yang mana satu nak guna? Saya bagi tahu sekarang kat dia orang proceed. Yang mana nak guna tu. Itu je. Yang nak guna yang mana tu? Ada dua kat sini. Dua-duanya .biz.my. Dua-dua .biz.my. Satu RFM Global. Saya type RFM global.biz.my. Satu. Yang kedua RFM Global juga. Tapi kat belakang dia ada corporation. Corporation.biz.my. Okey. Alright, terima kasih Afiq. Terima kasih. Ni okey. Tak ada hal. Terima kasih ya. Saya guna yang tanpa corporation ya. Okey. Sorry. Kejap nak kena settle pasal technical nak balik mungkin kat pukul 5 lah ni kan. Okey, dah confirm nak guna RFM Global saja. .biz.my. Yang baru. RFM Global.biz.my. Alright. Okay. Ada satu puan, kebetulan ada satu yang memang tak boleh ni. Tak boleh invalid tu. Invalid apa tu? Code. Ya, yang lain okey. Okey, dah settle yang tu. Okey. Okey, Puan Yunawati, sekejap lagi dia kata tak apa. Sebab dia orang test kat sana okey. Saya test okey. Jadi sekejap lagi saya tolong Puan untuk register tengok. Kalau saya tengok okey, then kita proceed. Kalau tak okey, kita bagi tahu dia orang balik tak okey. Tak ada masalah, boleh settle lah sebentar tu. Alright, okey kita sambung ya. Kat mana kita tadi? Kita panggil yang tu avatar lah ya. Avatar ni pemilihan kita punya target market. Okay, target segmentation itu kat mana? Okey, bila habis yang tu, duration ini penting. Sebab ada juga peserta sebelum-sebelum dia tak perasan. Entah macam mana, kalau dia tak perasan, masa dia buat ad, dia pilih yang continue.
continue ni, walaupun RM5 per day, kalau dah biarkan Facebook tu berjalan setahun, tak demam. Okay, contoh kan. Continue ni bahayalah. Jangan buat continue. Cari yang ni, pilih yang ni. Choose when this ad will end. Cikgu, start tak ada, dia end aja. Yes, dia ikut start bila dah lulus. Itu jangan bimbang. Bila lulus, selalunya tidak sampai 24 jam. Secepat sejam lebih kurang. Okay? Bergantung kepada syarat-syarat yang awal tadi kita bincang, apa yang dia tak bagi kita iklan. Yang kalau tak ada kena-mengena yang tu, okey, dia orang boleh proceed. Selalunya yang sekat, selalunya lah ikut pengalaman sebelum-sebelum ni, yang selalunya satu kosmetik, yang kedua suplemen, yang ketiga insurance, yang keempat investment. Yang ini memang akan sangkut selalunya. Tapi macam mana nak buat? Minta dia orang, boleh reply dia orang. Dia akan bagi tahu tak lulus, dia orang akan bagi tahu tak lulus. Ada sebab-sebab tertentu. Dia bagi tahu sebab tertentu ya. Yang ni yang geram tu. Yang ni yang geram tu, dia bagi tahu sebab-sebab tertentu. Dia ataupun melanggar undang-undang, itu je. Kita pun terpinga-pinga, undang-undang apa ni ya? Yang tu yang masalah dia tu. Itu tak boleh buat apa dah. So, kita reply balik kat dia orang, kita terangkan kat dia orang. Contoh macam dengan ada juga klien kat ataupun peserta sebelumnya yang buat apa ni insurance kan. Dia buat tak lepas. Sebab yang ada RM ni, dia orang takut scam. Itu je. So, terangkan kat dia orang, ini ialah insurans dan sekian. Dia orang puas hati, dia orang akan luluskan. Itu sahaja. Kalau kita rasa kita no problem ni, memang okey. Then counter balik. Maksudnya komen balik. Apa ni saya buat macam ni, bagi tahu balik. Cara dia begitu, ya. Alright. So, kita teruskan. Alright, bawah ni, N ni, kita nak jalan berapa hari? Katakanlah yang kita ada 50. Kita fokus kat 50 sekarang ya, RM50 ya. RM50 kita pergi ke 5 kali 10, 50 kan? Kita pergi ke 10 hari. Okey, pergi ke 10 hari. Yang ni dia automatik. Katakanlah esok tak boleh, lusa baru boleh. Dia akan adjust sendiri jadi 10 hari ya. Jangan bimbang bab tu ya. Okey, 5 kali 10, 50. Tapi tengok juga sebelah kanan ni. Berapa total? Total ni ada tax. Okey, tax RM53, okey lah, RM3 je. Kan, lebih RM3. Kalau tak nak cikgu, saya nak betul-betul 50 lah. Buat macam mana? Kita boleh kurangkan yang ni contoh. Kurangkan sikit kan. Kurangkan RM4.50. Tengok apa jadi, boleh ke tak? RM47. Tak cikgu, saya nak tepat-tepat 50. Alamak, susah nak kira macam ni. Agak-agak je lah ya. Lebih kurang lah tu kan. Lebih pun lebih RM3 je. Okey. Yang review tu pihak mana? FB Malaysia? Yes. Sekarang dah ada FB Malaysia. Dia sama dengan iPhone. Kalau iPhone dulu iPhone yang apa nama ni, yang terdekat kalau tak salah Singapura pun tak ada. Dia jauh lagi. Mana entah, saya dah lupa dah. So kalau password ke masalah apa semua memang masalah. So dia direct call ke sana. Tapi sekarang ni dah ada Malaysia punya bantuan servis. Walaupun sama juga dengan Facebook, ada Malaysia. Malaysia dah ada. So jangan bimbang, ada. Okey. So dia ada dia punya troopers, dia punya army dia untuk nak nilaikan iklan-iklan ni. Okey. So dengan kaedah, dengan kadar RM5 sehari. Dengan kadar RM5 sehari. Okay, kita boleh pergi berapa orang? Yang ni lah estimate dia. Estimate dia yang ni. Estimate dia. Tak kurang daripada yang ni, tak lebih daripada yang ni. Saya nak lebih bayar lebih. Macam tu.
Habis itu apa sahaja dia estimate? Apa sahaja dia tak tetapkan aja? Dia sebab dia bergantung kepada bahan iklan kita tu. Adakah orang minat nak tengok, kan? Adakah orang minat nak klik? Yang tu juga. Ya, bergantung pada iklan kita tu. Okey, so habis dekat RM ni, okey? Okey. So kita teruskan last step. Kat mana kita nak letak kita punya apa nama ni? Iklan ni. Ada pilihan kat sini. Facebook ni memang tak boleh pilih. Jangan terkejut. Cikgu, Facebook tak boleh pilih. Memang tak boleh pilih. Sebab sekarang kan kita buat iklan Facebook. Takkan kita buat iklan Facebook, kita tak nak buat kat Facebook. La ilaha illallah. Okey. Satu kat Facebook wajib. Kita ada dua pilihan lagi. IG dengan Messenger. Nak semua. Pilih semua. Tak nak saya nak Facebook je, buang dua. Yang ni terpulang terpulang kepada anda nak yang mana. Sebab Messenger ni tak semualah orang yang aktif Messenger ni kan, tapi masih lagi relevan. Terpulang kepada anda terpulang. Okey. Bawah. Yang ni pixel tak ya. Pixel ni tak perlu. Payment method ni kalau anda belum buat lagi mana-mana kan, dia mungkin ada kat bawah ni lagi ni. Payment method. Okey, bab payment method ni kaedah dia ialah. Sekejap, saya tengok ada soalan. Ya, betul. Betul. Apa ni Wimizi. Kita bayar sekali dekat Facebook, dia akan pergi dekat Facebook, dekat IG, dekat Messenger. Tiga sekali dia pergi. Kalau kita pilih tiga lah. Sebab apa? Sebab tiga-tiga tu Facebook punya. Duit tak pergi mana? Duit pergi kat bapak. Bapak kata, pergi anak tu. Macam tu lah. Ya? So, Visa, yang ini bukan kad kredit ni. Saya guna kad Maybank biasa je tu. Kad Maybank kita kan, ataupun kad CIMB ke, kad Bank Islam ke, kan Visa atau Mastercard tu kan. Kad cucuk bank tu. Kad ATM tu, guna yang tu je. Ini bukan kad kredit. So, berapa duit yang dalam tu ada lah. Bila dia bayar ni? Tak bayar sekarang. Kalau kita on sekarang, tak bayar sekarang. Habis nanti baru bayar. Habis jalan iklan, baru bayar. Okey. Macam mana jadi? Kalau dalam akaun kita tak ada duit, iklan jalan tak? Jawapannya, iklan jalan. Iklan jalan. Berapa? Ikut bajet kita tadi? RM50 tadi? RM50 tu bayar bila? Sekarang tak ada duit ni. Memang kalau ada duit boleh tak potong sekarang. Tapi tu bila? Habis nanti kempen, baru dia hantar bil, email. Ataupun dalam ni pun ada keluar. Dia dah keluar. Dia dah buat bayaran tu, dia dah buat dah. Alright, Yang ni yang selalu orang confuse, orang selalu takut pasal duit ni. Okey. Macam mana kalau tak ada duit? Tak ada duit dengan bimbang. Iklan dah jalan. Cuma dia tak benarkan kita buat iklan lain selepas ni selagi tak bayar. Dia saman ke? Tak. Tak saman. Ada iklan yang saya tak bayar setahun lebih. Saya tak bayar sebab apa? Sebab iklan tu memang saya saya setting dia lebih kurang dalam 2,000 lebih lah, lebih kurang kan. Saya ada hutang kat situ lebih kurang 900. So nanti dulu lah, tak bayar lagi lah, tak buat iklan lagi lah, nanti dulu. Tak ada apa lah, dia cuma tak bagi kita buat iklan yang next iklan dia tak bagi. Dia macam dengan kita naik Grab car. Kan kalau siapa yang biasa naik Grab car, konsep yang sama lah. Kita naik Grab car, kalau guna kad, kalau guna kad, kita boleh naik tau. Walaupun kad tu tak ada duit, kita naik, kita turun, zap dia nak potong, tak ada duit. Dia tak bagi kita naik the next. Selagi tak bayar, dia tak bagi naik. Itulah konsep dia. Lebih kurang macam itulah. So jangan bimbang lah bab tu. Nanti dia potong lebih macam mana? No. Facebook. Rafiq pasal okey tak apa. Ni nak habis lah Rafiq Kejap lagi memang kita dah habiskan pun Tak ada apa dah. Semua dah yang penting dah settle dah. Cuma selepas ni saya nak settlekan offline lah. Saya nak settlekan yang mana yang ada masalah domain. Yang tu bukan dalam kelas ni. Saya settlekan lepas ni lah. Okey? Boleh. Ada urusan no problem. Okey?
So nak ceritanya bila berkenaan duit ni, dia ambil duit kita lebih ke? No, jangan bimbang bab tu. Sebab kalau ada bukti dia ambil duit, potong duit kita lebih, kita boleh buat report. Dan ini sangat-sangat tidak bagus untuk Facebook. Ini boleh membuatkan orang tak percaya pada dia. Dia boleh down bisnes dia. Adakah disebabkan nak ambil duit sikit-sikit ni apa semua ni, dia nak downkan bisnes dia? Tidaklah, sebab bisnes dia adalah bisnes global, satu negara. So dia berjaga banyak sangat benda. Sebab itulah dia jaga syarat-syarat iklan itu ketat. Sebab yang tak ada kena mengena kalau apa orang buat dengan izin untuk yang bukan Muslim, yang mana yang buat korban sembelihan binatang untuk yang Muslim kan, buat tunjuk orang sembelih, itu tak boleh, dilarang. Sebab apa? Sebab ada yang sensitif. Mungkin di Malaysia tak sensitif, tapi di negara lain sensitif. Macam tu, diorang akan jaga bab-bab ni. So no problem. Bab duit hilang ni belum ada kes lagi lah duit hilang. Okay, so that's it. Dah habis dah tentang iklan Facebook sekali jalan dengan IG, ad dan juga Messenger. Ad Messenger tu yang lambang, yang logo kilat tu, Messenger tu, warna biru tu, Messenger. Kok lah ada yang tak biasa guna Messenger kan, yang tu. Tapi tidak dinafikan, jarang orang guna Messenger ni. Orang-orang yang online je, yang betul-betul online je yang guna Messenger ni kan. So itulah